Dalam kitab Kashful Asrar, di awal kitab tersebut didatangkan satu hadis. Satu rombongan sahabat mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya satu soalan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amalan manakah yang paling afdal? Amalan mana yang paling afdal, paling besar pahala?" Lalu Nabi jawab, ilmu tentang Allah. Itu yang paling afdal. Jadi sahabat yang bertanya ni tak puas hati dengan jawab apa tu. Dia tanya amalan yang paling afdal. Amalan tu ke semaya ke, jihad fisabilillah ke, berzikir ke, baca Quran ke, tu amalan. Tapi Nabi kata ilmu tentang Allah. Ilmu tu bukan amalan, tu ilmu. Jadi dia takut Nabi salah faham soalan dia. Dia tanya lagi sekali, "Ya Rasulullah, soalan saya, amalan apakah yang paling afdal?" Nabi jawab sama juga, ilmu tentang Allah tu yang paling afdal. Dia ulas sekali lagi, "Ya Rasulullah, saya bertanya amalan yang paling afdal." Nabi kata ilmu tentang Allah. Lalu kata sahabat ni, "Saya tidak faham Rasulullah, sila jelaskan kepada saya, sebab saya bertanya amalan." Tapi Nabi menjawab ilmu yang paling afdal, ilmu tentang Allah, ilmu mengenal Allah. Saya tak faham tu. Lalu Nabi jawab, sedikit amalan dalam keadaan kamu mengenal Allah itu lebih baik daripada banyak amal tetapi tidak mengenal Allah. Sikitlah amalan kamu buat, tapi kamu kenal Allah, menyembah Allah Ta'ala yang sebenar, kamu kenal Allah Ta'ala yang kamu sembah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sifat kamalat, tidak ada pada Allah sifat-sifat naqais, sifat kekurangan. Kamu menyembah Allah Ta'ala dengan sebenar, walaupun amalan itu sedikit, itu lebih baik daripada banyaknya amalan tapi tidak mengenal Allah. Semayanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya banyak, tapi buat ibadat tu pada siapa? Kepada Allah. Siapa dia Allah? Tak kenal. Tak kenal sifat-sifat Allah, tidak kenal sifat yang mustahil pada Allah. Tu tak ada makna tu amalan lagu tu. Jadi penting untuk kita memastikan kita mempelajari ilmu akidah untuk memastikan iman kita tu sah. Itu bahagian pertama dalam ilmu akidah, mengenal Allah. Rubuk ilahiyat, bahagian ketuhanan. Dalam rubuk ilahiyat tu kita kena belajar sifat kesempurnaan Allah, sifat yang mustahil pada Allah, dan sifat yang harus pada Allah. Kemudian bahagian kedua dalam ilmu akidah, rubuk nubuwat war risalat, bahagian kenabian dan kerasulan. Kita mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad kita yakini sebagai Rasulullah, sebagai Rasul, sebagai Nabi. Jadi kena Nabi lagu mana, Rasul ni lagu mana, gapo sifat yang tentu ada pada Rasul, sifat yang wajib pada Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Pak sifat yang wajib bagi Rasul. Mengenal pak sifat yang mustahil bagi Rasul. Lawan bagi pak sifat tadi tu, pak sifat wajib tu, siddiq benar, lawannya kizbun, dusta. Amanah dipercayai, lawannya khianat, pecah amanah. Tabligh menyampaikan, lawannya kitman. Fatanah bijaksana, lawannya baladah, bodoh. Bukan sekadar kita ngapa sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah tu ngapa. Maksud kita mengenal Rasul, kita mengetahui apakah makna Rasul itu siddiq, Rasul itu benar. Gapo makna benar tu? Rasul itu amanah, dipercayai. Apa makna Rasul dipercayai? Rasul tu menyampaikan. Gapo yang Rasul sampaikan? Rasul itu bijaksana. Rasul itu bijaksana pada apa? Itu kita kena mendalami setiap satu dalam ilmu akidah. Dia ni malam ini kecek secara umum ni. Kalau huraya tu
kena untuk guru buka kitab lah. Kalau nak hurai sosok, tak balik kita malam ni. Kemudian bahagian ketiga dalam ilmu akidah disebut sebagai rubu' sam'iyat ataupun rubu' masmu'at, perkara ghaib yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia disampaikan oleh Nabi melalui wahyu. Nabi menceritakan perkara ghaib kepada kita, akan berlakunya hari kiamat. Selepas hari kiamat akan ada kebangkitan semula, yaumul qiyamah. Kita akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Adanya azab kubur dan nikmat kubur. Adanya telaga Haud, adanya telaga Kausar, adanya titian sirat, adanya timbangan mizan, adanya syurga neraka, adanya malaikat hamalatil arsy dan sebagainya. Itu semua masuk dalam perkara-perkara ghaib yang wajib kita imani, wajib kita percaya. Mengingkari adanya syurga neraka, jatuh kafir kita. Wa na'udzubillah. Mengingkari adanya timbangan mizan, mengingkari adanya titian sirat, itu boleh menyebabkan seseorang itu jatuh murtad, keluar, gugur agama Islamnya. Jadi dalam ilmu akidah tu diajar wajib kita meyakini adanya azab kubur, nikmat kubur, titian sirat, padang mahsyar, timbangan mizan, proses hisab. Telaga ada dua di hari akhirat yang kita kena yakini. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama telaga Haud yang berada di padang mahsyar, yang kedua telaga Kausar yang berada di dalam syurga. Wajib kita yakini dua-dua tu. Adanya malaikat hamalatil arsy, malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wajib kita yakini juga, kerana semua tu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun perbahasan dalam ilmu akidah. Jadi kita belajar ilmu akidah supaya iman kita sempurna, iman kita sahih. Barulah kita dikira sebagai golongan yang beriman. Alladzina amanu. Allah Ta'ala redha kepada orang beriman. Orang tak beriman, Allah Ta'ala tidak redha. Jadi nak memastikan iman kita bersih, belajar ilmu akidah. Selain daripada tiga perkara tu, tak cukup lagi. Wajib juga kita mempelajari, mengetahui beberapa akidah, beberapa fahaman yang sesat untuk kita jauhi. Dalam ilmu akidah tu kita kena belajar juga fahaman Mu'tazilah ni lagu mana, supaya kita boleh mengelak daripada berpegang dengan akidahnya Mu'tazilah. Kita kena belajar akidah Mu'tazilah lagu mana, pegangnya Mu'tazilah. Jangan kita berpegang seperti pegangnya Mu'tazilah. Apa dia Mu'tazilah berpegang? Antaranya wajib Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang beramal, wajib Allah Ta'ala memberi dosa kepada orang yang bermaksiat. Kepegangan Mu'tazilah tu. Kita semaya wajib Tuhan beri pahala kita. Kalau Tuhan tak beri pahala, zalim Tuhan. Kita semaya dah, Tuhan kena ngupah kita, kena beri pahala. Kalau orang buat dosa, wajib Tuhan beri dosa dia. Itu pegangan Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah, wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Tidak wajib Allah Ta'ala beri pahala kepada orang beramal, harus sahaja orang tu buat amal, Tuhan nak beri pahala, Tuhan beri. Kalau Tuhan tak beri pahala, boleh. Sebab dia Tuhan, dia mohon berkuasa, terpulang dia nak beri pahala ke tak? Orang buat dosa, Tuhan beri dosa. Tapi kalau Tuhan tak beri dosa, boleh tak ada masalah. Sebab dia berkuasa mutlak. Dia Allah tidak terikat dengan apa-apa. Tak ada siapa yang boleh memaksa Allah. Dia suruh kita semaya, tiba-tiba dia tak beri pahala. Boleh? Boleh. Pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah kata, kalau kita semaya, wajib Tuhan beri pahala. Kalau Tuhan tak beri pahala, zalim Tuhan. Pegangan Mu'tazilah. Bahaya ni, pegangan ni. Kalau dia kata wajib Tuhan beri pahala, bermaksud
Allah Ta'ala ini tidak berkuasa mutlak. Kita semaya kok mana Tuhan kena wi pahala kita. Kalau Tuhan tak wi, jadi zalim Tuhan. Jadi terpaksalah Tuhan wi pahala kita. Maksudnya Tuhan tidak berkuasa mutlak. Ni bahaya ni, pergi dengan Mu'tazilah ni. Orang buat dosa, wajib Tuhan wi dosa dia. Kalau Tuhan tak bubuh dosa dia, zalim Tuhan. Ni maksudnya Tuhan ni terpaksa, terikat, tidak berkuasa mutlak. Tu bahaya tu, pergi dengan Mu'tazilah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah biar memanglah orang berbuat baik Allah Ta'ala janji ke pahala, tapi tidak mesti. Kalau Tuhan tak siwi pahala boleh, dia berkuasa mutlak, terpulang dia. Orang buat maksiat biasanya dia beri dosa, tapi kalau Tuhan tak siwi dosa, Tuhan nak ampun, Tuhan nak maaf dia, boleh, tak ada masalah. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam ilmu akidah tu kena ngaji jugalah akidah-akidah yang sesat. Mu'tazilah, Murji'ah. Faham yang Murji'ah tu lagu mana? Supaya kita jangan terjebak masuk kepada faham yang Murji'ah tanpa kita sedar. Faham yang Murji'ah tu ke orang Islam, orang kafir buat pahala tak dapat pahala. Tidak gitu. Orang kafir semaya zuhur boleh pahala tak? Tak boleh sebab dia kafir. Jadi orang kafir buat pahala, tak boleh pahala. Murji'ah kata, orang Islam buat dosa, tak dosa. Faham tu? Dia orang kafir, maya, tak boleh pahala. Sebab dia kafir. Oh, kita orang Islam, buat dosa pun tak dosa. Itu kata Murji'ah. Jadi kalau faham yang Murji'ah tu, nak berzina, tak apa, tak dosa. Sebab kita Islam tak dosa. Sebagaimana orang kafir buat amal tak boleh pahala, kita orang Islam buat dosa tak dosa. Jadi Murji'ah tu nak berzina tak apa, nak judi tak apa, nak curi tak apa, tak simaya pun tak apa, sebab tak dosa. Tu faham Murji'ah gitu. Bukan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itulah secara umumnya.